wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah untuk hari kelima ialah bersahur. Jangan pula lupa solat 2 rakaat. Setiap hari di bulan Ramadan, umat Islam digalakkan makan sebelum subuh sebagai persediaan berpuasa esok hari yang dinamakan dengan sahur. Sahur bermaksud waktu terakhir di hujung malam. Ia merupakan amalan yang sangat digalakkan oleh Islam. Walaupun dengan menjamah sedikit makanan sahaja, kita boleh bersahur bermula dari 2/3 malam sehingga terbit fajar, iaitu sehingga azan solat subuh dilaungkan. Ia boleh melewati waktu imsak, kerana imsak bukanlah waktu tamat untuk bersahur. Ia hanyalah sekadar lampu amaran untuk mengingatkan bahawa sudah hampir waktu subuh. Penamat bagi waktu sahur adalah waktu subuh menurut sepakat ulama. Intisari penting bersahur ialah untuk memperoleh keberkatan dari Allah. Keberkatan bermaksud rahmat, kebaikan serta mendapat restu Allah. Jika kita melakukan sesuatu yang mendapat restu ibu bapa, kita akan rasa bahagia. Apatah lagi mendapat restu daripada Allah. Oleh sebab itu, kita tidak semestinya makan dengan banyak pada waktu sahur untuk menampung keseluruhan waktu makan di siang hari. Cukup dengan makan sekadarnya. Kerana Allah telah memberi jaminan akan memperoleh keberkatan yang akan memberi kekuatan rohani kepada orang yang berpuasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Maksudnya, bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Antara kelebihan bersahur ialah akan berasa segar dan bertenaga untuk melakukan ibadah di siang hari dengan syarat tidak makan terlalu banyak dan tidak tidur setelah salat subuh. Pemakanan yang berlebihan akan membuatkan seorang itu mudah mengantuk dan tidak bermain. Di sini ibadah mereka mula terganggu dengan tidur sepanjang hari, tidak berzikir, mengingati Allah, malas membaca Al-Quran, dan begitu menanti tibanya waktu berbuka. Saudara pendengar sekalian, di antara sunnah Rasulullah ketika bersahur adalah dengan melewatkan sahur sehingga hampir waktu subuh. Diceritakan oleh Zaid bin Sabit dalam satu hadis, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila as-salah." Nabi memulakan akhirkan sahur baginya. Saudara penghormat, syariat akan berlaku sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpuasa seperti mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat juga agama-agama lain yang turut berpuasa seperti Yahudi, dan seperti mana yang terdapat dalam kitab-kitab. Malah ada amalan berpuasa mereka yang membenarkan minum air susu tanpa makan dan minum selain daripadanya. Antara yang membezakan puasa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahari. Maksudnya, perbezaan di antara puasa kita dengan puasanya kaum ahli kitab, ini kaum Yahudi dan Nasrani,
ialah adanya makan sahur. Riwayat Muslim. Saudara pendengar sekalian, terdapat hikmah yang tersirat. Rasulullah mengajar kita melewatkan sahur. Antaranya ialah sekiranya seorang itu bangun awal sahur, sudah tentu dia akan tidur semula dan mungkin akan tertinggal subuh, serta tenaganya akan lebih cepat berkurangan berbanding mereka yang sahur lewat. Dengan bersahur sedikit sebanyak memberi keringanan kepada kita untuk menahan diri dari lapar dan dahaga di siang hari. Namun begitu, senario yang berlaku dalam kalangan kita pada hari ini ialah bersahur di waktu tengah malam, iaitu pada pukul 1 pagi atau pukul 2 pagi kerana malas bangun di akhir malam, iaitu dalam lingkungan pukul 4 hingga 5 pagi untuk bersahur. Individu yang melakukan amalan ini terhalang dari mendapat keberkatan dan kelebihan yang ditawarkan oleh Allah dalam hadis tadi. Hal ini kerana ianya bercanggah sepenuhnya dengan sunnah baginda. Oleh itu, sekiranya ada di antara kita yang mengamalkan cara bersahur yang salah ini, perbetulkanlah cara tersebut pada Ramadan kali ini, supaya kita mendapat keberkatan dalam bersahur. Saudara pendengar sekalian, sahur mengajar kita agar mampu untuk bangun malam. Sekiranya Allah menggesa kita bangun malam dengan melakukan qiyamul lail, bukannya dengan makan. Tentu ramai yang tidak mampu melakukannya. Namun rahmat Allah Ta'ala menggesa agar kita makan pada waktu pagi. Mudah-mudahan kita bukan sekadar akan makan pagi, tapi kita juga akan mengerjakan amalan sunat yang lain. Selepas daripada makan, kita janganlah terus berhenti, berehat sehingga masuk waktu subuh. Ambil peluang pada waktu imsak itu untuk mengerjakan solat sunat, biarpun sebanyak 2 rakaat. Kerana pada hari lain, kita mungkin tidak mampu mengerjakannya. Apabila kita dapat bangun pagi, rebutlah peluang keemasan. Biarpun hanya 5 minit sahaja untuk mendirikan solat tahajud. Mudah-mudahan puasa kita pada kali ini akan lebih sempurna dengan sahur dan solat malam. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi